dan kelapangan waktu yang berada Ustaz bersama kita pada malam ini, sesuai dengan tajuk yang saya dapat maklumkan kepada pihak Ustaz, amalan untuk mengangkat darjat. Bagaimana untuk kita mengamalkan di akhir-akhir zaman ini? Jadi saya dengan rasa mulia mempersilakan yang bawa Ustaz untuk memuliakan kuliah kita pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nusalli wa nusallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahi ma syaa Allah. La yasuqul khaira illa Allah ma syaa Allah. La yasrifus su'a illa Allah ma syaa Allah. Ma kana min ni'matin fa minallahi ma syaa Allah. Wala haula wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Amma ba'du. Yang dihormati tuan pengacara majlis, yang dihormati pengurusi masjid Tuan Abdullah, seluruh ahli jawatan kuasa, pegawai-pegawai masjid, para asatizah, alim ulama, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan, puan-puan sedang hadirin dan hadirat yang dirahmati sekalian. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ngelimpah kurnia yang taufik kita dapat bersama-sama pada malam ni. Yang saya rasa macam malam ni cerah tak ada orang, saya rasa lah. Di dalam kereta tadi saya kata apa, malam ni memang tak ada orang kuliah malam ni. Pasal semua menanti-nanti di depan berita TV nak tengok apa keputusan malam ni. Ni. Jadi subhanallah, sambil kita kuliah ni, sambil ustaz pun buka live ni tengok. Mana tahu lagi ada apa keputusan terkini ke apakah, saya boleh maklum terus kan. Tak ada, tuan-tuan saja sebut ya. Alhamdulillah, apa-apa pun kita serah pada Allah. Inni tawakkaltu 'ala Allah. Sungguhnya kita ni serah atas kebijaksanaan Allah untuk menyusun apa yang akan berlaku kepada diri kita dan negara kita ni. Yang kita boleh buat hanya kita berdoa supaya Allah memberikan segala kebaikan untuk kita, untuk negara kita, untuk agama kita. Dan subhanallah, sallallahu alaihi Muhammad, dan selebihnya kita serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Tajuk kita nak bincang pada malam ni, tuan-tuan, ialah amalan yang mengangkat darjat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Amalan yang mengangkat darjat kita di sisi Allah. Pasal apa pentingnya darjat ni? Darjat ni kedudukan, tuan-tuan. Darjat ni kedudukan. Tuan-tuan tengok, ada orang yang diangkat darjat di kalangan manusia pun sudah punya kemuliaan-kemuliaan. Nah, orang-orang yang dulu duduk sama dengan kita, duduk makan sama dengan kita, duduk kena roti canai pagi-pagi sama dengan kita, duduk pergi masjid sama-sama dengan kita, duduk naik motor sama dengan kita, masuk pilihan raya menang jadi menteri. Ni subhanallah, dia layanan dah lain dah. Kita duduk atas highway jam-jam, dia tuan-tuan tak payah ikut jam, terus pergi lalu saja. Sampai kat tol kita kena bayar tol, dia tak payah bayar tol. Memang dah bagi tahu dah itu kata tak ada tol, tapi kat dia lah kita kena juga. Lalu subhanallah, tak ada pergi makan pun orang hidang kat dia asing, kita kena beratok. Ini baru manusia yang diangkat darjat di kalangan manusia. Belum lagi yang diangkat darjat di sisi Allah. Orang yang Allah angkat darjat di sisinya, hidup dia tuan-tuan subhanallah, kita tak reti nak bayang macam mana hidupnya manusia yang duduk dalam kasih Allah kat dia. Allah kasih kat dia, Allah sayang kat dia. Cuma ada satu hadis Nabi SAW yang cerita kelebihan orang macam ni. Kata Nabi SAW, apabila aku menyayangi, aku mencintai seorang itu, maka akulah yang akan menjadi matanya, yang dengan mata dia itu dia melihat. Akulah yang akan menjadi telinga, yang telinga itu dia mendengar. Akulah yang menjadi tangannya, dengan itu dia memegang. Akulah yang akan menjadi kaki, yang kaki dia itu dia berjalan. Maksud dia, seolah Allah nak bagi tahu kat kita, hidup dia ni, orang yang mendapat kasih Allah ni, hidup dia sentiasa duduk dalam bimbingan Allah.
hidup dia sentiasa duduk dalam bimbingan, rahmat dan kasih sayang Allah. Mata dia takkan tengok benda yang boleh menyebabkan nanti dia kena azab dekat neraka. Telinga dia, Allah takkan izin dia dengar benda-benda yang satgi boleh jadi rosak dia dalam neraka Allah Subhanahu Taala. Kita tuan-tuan kadang-kadang tak dapat benda-benda. Saya pun tak tahu. Tak tahu dia duduk kecoh-kecoh pasal faraid, pasal korang tu. Saya pun tak tahu pasal apa. 2-3 hari lepas semua kan. Pakai duduk kecoh dalam grup. Saya kata ni pasal apa ni? Kes apa ni? Saya duduk tanya, tuan-tuan, Ustaz Ali Samad. Lepas tu dia berkata apa? Oh ni kes ni, kawan ni pi ambil buat rakam video dekat rumah kawan tu sebagainya. Akhirnya cerita terkeluar lah apa semua kisah. Akhirnya berlaku lah apa semua. La subhanallah. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak dapat satu-satu benda-benda yang sensasi macam tu, yang akhirnya boleh tuan-tuan terjebak kepada menghukum seseorang atas benda yang tuan-tuan tak tahu, tuan-tuan syukur pada Allah. Allah masih duk pelihara kita. Tuan-tuan faham tak ni? Ni duk kecoh kono-kono kata kono-koni kata ni. Kita tak tahu ni. Takut lagi bila kita tahu kita cenderung untuk menghukum seseorang yang kita tak tahu mana betul mana salah. Waktu tu tiba-tiba kita hukum orang yang salah tu, kita kata betul. Kita pergi tulis dalam Facebook kita bersembang dengan kawan kita. Tiba-tiba waktu tu kita telah fitnah orang tu dalam keadaan kita tak sedar. Lebih baik Allah tak beritahu kat kita langsung. Lagi senang. Pasal apa? Pasal itu tanda Allah duk pelihara kita daripada benda-benda yang boleh menyebabkan kita akan dihumbankan dalam neraka Allah. Tuan-tuan faham tak ni? Duk main gambar-gambar, duk main cerita-cerita yang bukan-bukan. Allah tak bagi kat kita. Kawan kita semua dapat, kita tak dapat. Dia berkata, hang ni ketinggalan kereta api sungguh. Kita tak apalah ketinggalan kereta api ke, apa tak apa. Itu tanda Allah duk pelihara kat kita, syukur pada Allah. Tuan-tuan faham tak ni? Ada orang yang hidup dia macam tu, hidup dalam bimbingan Allah. Tangan dia Allah tak izin buat benda maksiat, kaki dia Allah tak izin untuk pergi ke tempat maksiat. Allah guide dia sampai ke tahap tuan-tuan, duk kaki duk cenderung nak pergi ke orang baik, tangan duk cenderung pergi ke orang baik, dan dia rasa tu seronok sangat dekat dia. Kita benda tak baik, benda maksiat ni tuan-tuan jadi seronok. Kalau benda maksiat, hati kita, jiwa kita, dia jadi seronok dengan benda tersebut. Memang sifat kita macam tu. Sebab tu Allah masuk secak dalam hati kita nama nafsu. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Nafsu ni dia buat apa? Dia seronok kepada benda maksiat, dia seronok pada benda maksiat. Tapi orang yang Allah sayang ni, hati dia sikit pun tak mau pergi ke arah tu. Dia punya tenggelam dalam seronok yang melakukan ibadat sampai ke tahap hati dia tak terdorong pun untuk maksiat. Jalan untuk maksiat tu tak ada kat dia. Maka dia tak berasa benda-benda maksiat ni. Hati dia cenderung sedap ke arah kebaikan. Tuan-tuan faham tak dekat tu? Tuan-tuan, nanti orang yang mendapat. Dan Nabi sambung dalam hadis tu, kata Allah Subhanahu Taala, Allah berfirman, Allah kata apa? Kalau dia minta apa-apa padaku, aku akan perkenankan untuk dia. Orang ni doa dia makbul. Orang ni, orang yang Allah sayang ni, doa dia makbul. Dia minta apa Allah bagi. Dan apabila dia minta pertolongan, maka aku akan beri pertolongan kepada dia. Tuan-tuan, ni dia panggil orang yang duduk dalam kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Ni baru di dunia. Ni tak cerita lagi di padang mahsyar, tak cerita lagi duduk di alam kubur, alam barzah, tak cerita lagi bangkit di padang mahsyar, tak cerita lagi waktu melintas titian sirat. Bahkan di syurga pun ada darjat dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah sebut dalam Quran, Nabi SAW sebut dalam satu hadis, inna fil jannati mi'ata darajatin. Sesungguhnya dalam syurga nanti, syurga ni sallallahu alaihi wasallam Muhammad, ada apa? Mi'ata darajatin, ada 100 tingkat, 100 darjat. Yang sallallahu alaihi wasallam Muhammad a'addahallahu lil mujahidin fi sabilih. Yang aku sediakan, kata Allah, yang disediakan kepada orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Jihad ni kata ulama ada dua. Satu, jihad sallallahu alaihi wasallam Muhammad, berperang yang sebenar, jihad yang sebenar, berperang dengan musuh yang benar. Masuk dalam medan perang apa sebagainya. Mana tahu satu hari tuan-tuan orang isytihad, semua orang Islam keluar perang. Tuan-tuan, agak kita ready tak? Agak-agak lah ni orang apa ni Bukit Tajam. Apa nama tempat ni? Tanah Liat ni. Tanah Liat pun tuan-tuan duduk, oh kemas tau. Tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, tapi tak boleh pergi tahu orang Perak dalam parik lepas duduk atas lumut. Tuan-tuan kira atas Tanah Liat kira okey lagi lah. Tuan-tuan sallallahu alaihi wasallam, agak-agak lah orang isytihar perang. Semua orang Islam
Keluar perang ni. Tuan-tuan rasa kita ready nak keluar ni? Saya rasa kita tak payah lagi ni. Macam mana? Rumah nak bagaya, kerja macam mana ni? Tuan-tuan, Allah, kita ni jauh lah timbang. Orang beriman jihad fi sabilillah, keluar, tak ada masalah apa. Tuan-tuan, yang lain tawakal pada Allah. Allah akan jaga, Allah pelihara, sebab kita nak pergi buat kerja dia. Belum sampai kot tahap lagu tu, tuan-tuan. Yang kedua, paling tidak kita berjihad. Berjihad apa ni? Berjihad melawan syaitan dan hawa nafsu. Inilah yang ni lah peringkat kita lah ni. Peringkat jihad lawan bisikan syaitan, bisikan hawa nafsu. Syaitan dengan nafsu ni kerja dia bisik kat kita. Dia bukan boleh pegang tangan kita pergi buat maksiat tu, tak. Dia bisik lah. Dengan bisik pun kalah. Nak cerita teruknya iman kita ni, dia bisik kalah. Tak sapi ya. Ni, jom ada beza bisik syaitan dengan bisik nafsu ni, boleh beza. Bisik syaitan ni dia merancang, dia plan. Buat lagu ni, buat silap lagu ni. Hampir lah dulu, tak apa, nanti Allah pandai-pandai taubat lah nanti ni. Allah takkan sekali ya, tak apa. Tuan-tuan bisa dengar dia panggil bisikan syaitan, dia rancang. Bisikan nafsu, dia merengek. Naklah, tak apa, nak juga. Jadi tu bisikan nafsu dia panggil. Dua-dua nak kena lawan dia, nak kena fight dengan dia. Ulama sebut susun antara bisikan nafsu dengan syaitan ni, tuan-tuan, mula-mula sekali apa? Dia tak seronok bila duduk dalam majlis ilmu. Pasal punca kita nak selamat sampai ke akhirat, dia mula pada majlis ilmu dulu. Kata Nabi SAW, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Kalau Allah nak kebaikan pada seorang tu, Allah akan faqihkan dia dengan agama. Kebaikan ni macam mana? Kebaikan dia dapat nikmat di dunia, nikmat di syurga. Dapat kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat. Selamat di dunia, selamat di akhirat. Mula-mula apa? Yufaqihu fid din. Allah akan faqihkan dia dengan agama. Batu punca nak masuk syurga, dia mengaji dulu, duduk dalam majlis ilmu. Mula-mula sekali dia tak mau kita duduk dalam majlis ilmu. Syaitan buat kerja, nafsu buat kerja. Ni, kita ni yang geng-geng masjid ni, yang geng-geng memang kaki masjid dah. Dapat poster dah, dapat banner dah, tuan-tuan. Salih alaihi wasallam tahu dah kata malam ni ada kuliah. Daripada pagi tadi duk zikir ni. Nak pi tak pi. Mau ni duk nak pi. Tengok Perdana Menteri masuk istana pukul 6 tadi. Nampak berat macam tak mau nak pi. Nampak berat macam tak pi dah gaya dia. Subhanallah. Celah-celah tu ada kawan telefon, hampir masjid dah malam ni. Kawan telefon tu yang main. Faham ni? Kawan telefon tu main juga, tuan-tuan. Tu mujahadah daripada awal tu. Tu geng masjid tu. Geng tak masjid dengan cerita lah. Sampai tuan-tuan orang azan dah. Allahu Akbar. Dia duduk kat luar. Tahu dia tunggu apa? Harap-harap ustaz tak main malam ni. Harap ustaz tak main. Tengok orang habis azan, tak nampak kita ustaz lagi. Pakai cerah masa depan aku. Tuan-tuan, subhanallah. Dia semayang, orang yang qamat dia semayang. Nampak tak nampak rupa ustaz lagi ni. Harap tak main. Allahu Akbar. Elok habis-habis semayang orang buat pengumuman, alhamdulillah bersama kita ustaz lah ni. Dia main juga. Duduk. Tuan-tuan, sebelum pi menuntut ilmu, dia dah lawan dah. Kena lawan dah. Tu yang ni. Sama tuan-tuan, daripada kita sekolah rendah dulu. Cerita tentang ilmu ni, dia punya duk lawan daripada kita sekolah rendah dulu ni. Tuan-tuan, yang duk ada kat depan saya ni. Ingat sekolah rendah dulu. Nak pi sekolah pagi-pagi lagu mana? Perang dengan mak. Bangkit kah, hoi. Kah panggil. Mak kita duk serkah pagi-pagi. Ingat lagi bala ni. Ni saya sembah. Tu mujahadah tu, mengantuk lah, apa semua. Akhirnya selepas habis sekolah rendah, masuk sekolah menengah, cara sekolah menengah pula mujahadah pula sekolah menengah. Masuk universiti, cara universiti pula menuntut ilmu dia sentiasa mujahadah. Sampai lah ni dah dapat masuk dalam majlis ilmu, cara mujahadah dalam majlis ilmu pula dah. Dia main lenguh lah, dia main mengantuk lah, dia main kebah kaki lah, dia main macam-macam lah tuan-tuan. Maksud cuma mengantuk lah, ya Allah, awak lah mengantuk sangat ni. Elok habis ustaz kata, Ustaz Jamal, aku qali hadza wa astaghfirullah lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jegil. Cerah je mata, lenguh semua hilang apa semua, subhanallah. Tuan-tuan, padahal kan Nabi kata apa?
Salli ala Syekh Muhammad. Bila berimpun satu kaum dalam rumah-rumah Allah ni, nah, mereka duduk belajar kitabullah. Tahu tak dia dapat apa? Allah melimpahkan sakinah. Tak sakinah? Tenang. Mereka dilitupi dengan rahmah, dapat kasih sayang Allah. Para malaikat meliputi sayap-sayap. Allah menyebut nama-nama mereka, berbangga dengan nama-nama mereka di sisi makhluk-makhluk Allah yang lain. Tuan-tuan, sepatutnya duduk dalam majlis ilmu rasa apa? Tenang. Tuan-tuan rasa tenang lah ni? Tenang lah? Muslimat tenang lah? Tenang lah, baru 10 minit. Tunggu sekejap lagi pukul 9.30 kita tengok lagu mana dia menyakap oleh tahu tuan-tuan. Subhanallah. Jadi tuan-tuan salli ala Syekh Muhammad, nah, mujahadah. Nak duduk dalam mujahadah. Ngantuk lah, letih lah. Bisik ni, bisik ni. Hang buat-buat pegang perut. Ni abang kita. Hang buat-buat pegang perut, lepas tu hang keluar pelan-pelan. Hang keluar buat pegang perut tu, hang keluar pelan-pelan. Hampir jangan start motor tu nampak sangat, tolak motor jauh sikit. Lepas tu hang pelan. Dia main macam-macam dia rancang kat kita tuan-tuan. Gelisahnya duduk dalam majlis ilmu ni. Tuan-tuan, pasal apa? Pasal syaitan dan nafsu takkan suka kita duduk majlis yang penuh barakah. Faham tak ni? Yang pertama, dia mujahadah, berjihad nak duduk, nak belajar ilmu. Lepas tu kata ulama, yang kedua, peringkat kedua ialah mujahadah, jihad pula nak beramal dengan ilmu. Betul tak ni? Oh, enggak senang tuan-tuan. Tuan-tuan duduk mengaji ni tiap-tiap hari, ustaz ni ceramah, ustaz ni ceramah, ustaz ni ceramah tiap-tiap malam. Ni tambah kubelah BM di masjid ni kuliah, masjid ni kuliah, masjid ni kuliah. Saya pergi tang ni ada muka dia, saya pergi tang ni ada muka dia, saya pergi tang ni ada muka dia. Oi, subhanallah, kuliah full tiap-tiap malam mengaji. Tapi tuan-tuan tengok amal kita sama aja macam 5 tahun lepas. Pasal apa jadi macam tu? Takut ilmu yang kita terima tu tak ada manfaat, dia tak ada lekat dengan kita tambah amalan. Kalau tuan-tuan pergi satu tempat dapat satu ilmu, tuan-tuan tambah satu amal. Tuan-tuan pergi satu tempat dapat satu ilmu, tuan-tuan tambah satu amal lagi. 5 tahun sepatutnya amal kita ni kemuncak. Tapi lepas 5 tahun duduk mengaji sembahyang sunat, tak larat bangkit lagi? Tak larat. Tadi berapa ramai tadi yang cangkat tangan siapa tak sembahyang sunat lepas maghrib ni? Cangkat tangan tengok. Mampu tak angkat tangan? Tapi ramai tak bangkit. Kenapa tak bangkit? Pada duduk mengaji selalu dah. 2 rakaat tu nak tampung sembahyang kita yang wajib tadi yang tak sempurna. Tahu sembahyang kita tak sempurna. Pasal apa yang susah sangat ni? Sebab susahnya nak beramal dengan ilmu yang kita belajar. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi nak beramal tu dia kenapa? Mujahadah, lawan. Mujahadah. Mujahadah lawan ni sampai bila? Sampai kita dapat kemanisan ibadat. Kita cari ikhlas dulu. Tak dapat ikhlas, nak buat ibadat buat apa? Dia main faham dulu. Bagi kenal Tuhan dulu. Tak kenal Tuhan, nak buat ibadat macam mana? Bagi dapat khusyuk dulu. Tak khusyuk, nak buat ibadat macam mana? Pandai tuan-tuan. Faham tak ni Ustaz Syamad? Tuan-tuan dengar pun subhanallah, betul juga lah. Kan Allah sebut fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Dia tak baca Quran macam tu. Dia sebut, kan Allah dah sebut dalam Quran, celaka wailah kepada orang-orang yang sembahyang, iaitu orang yang lalai dalam sembahyang mereka. Neraka wail ni, orang sembahyang pun masuk neraka wail pasal lalai dalam sembahyang. Kita nak sembahyang buat apa? Benar sembahyang kita. Cerita tengok khusyuk tu lagu mana? Baik aku. Saya dah kita pun tengah nak cerita khusyuk lagu mana, kita pun tak erti. Hang sembahyang khusyuk tak? Khusyuk. Sembahyang tak khusyuk buat apa? Tengok neraka wail kepada orang yang sembahyang pasal tak khusyuk nak sembahyang ni. Tuan-tuan, subhanallah. Tafsir Al-Quran guna akal sendiri. Padahal kalau tuan-tuan faham bahasa, fawailul lil musallin, neraka wail kepada orang yang sembahyang, betul? Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum, mereka yang, sesungguhnya mereka yang siapa? Sallallahu alaihi Muhammad, an, daripada salatihim, sembahyang-sembahyang mereka, sahun, lalai. An tu bukan maksud dalam. An tu bukan maksud dalam sembahyang. An tu maksud apa? An apa? An. Siapa mengaji bahasa Arab ni? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Aisyah radhiyallahu anha. An tu maksud apa? Daripada. Maksud dia orang yang lalai
daripada semayang dia, bukan lalai dalam semayang dia. Kalau cerita lalai dalam semayang, semua kita masuk dalam neraka wei belaka. Sebab mana ada orang khusyuk dalam semayang? Betul tak ni? Allah kata an salatihim sahun, daripada lalai daripada semayang dia. Maksud orang yang suka lengah-lengahkan semayang. Orang yang semayang zuhur dalam waktu asar. Orang yang semayang zuhur pukul 5 petang qadaan. Orang yang semayang subuh pukul 8 pagi qadaan. Ni orang yang lalai daripada semayang dia. Yang itulah bukan tafsir guna akal. Kita tak mampu untuk mentafsir Al-Quran, melainkan ulama-ulama mufassirin belajar, tuan-tuan. Sallallahu alaihi Muhammad. Ma'rifat, hakikat, lagi tariqat, kan? Ma'rifat, betul? Hakikat, betul? Tariqat. Kita kena mengaji yang ni, bahawa hang boleh dapat betul-betul punya ibadat. Kita kata memang duk ngaji yang tu dah. Memang duk ngaji kat masjid. Apa ni? Tak ngaji tu makrifat. Tak ngaji hakikat, tak ngaji tariqat. Kita kata kami duk ngaji yang tu lah. Cuma bahasa dia lain. Bahasa dia apa? Makrifat itu kita ngaji ilmu akidah. Itu makrifat. Awwaluddin ma'rifatullah. Awal agama kena Allah. Itu mengaji ilmu akidah. Yang kedua, ilmu hakikat. Ilmu hakikat tu ilmu apa? Ilmu fiqh yang kita duk buat amalan tu. Tu yang kita duk ngaji, betul tak? Ilmu tariqat. Tariqat tu apa? Tasawuf. Jalan untuk kita kembali pada Allah, ikhlaskan ibadat kita kepada kerana Allah. Itu nama tariqat. Kita mengaji ilmu tasawuf, betul dah lah. Dan Musalli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian. Jadi subhanallah, salli ala Sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan, nak buat amalan perlu kepada jihad. Lepas tu yang ketiga pula, jihad pula apa? Jihad untuk menyampaikan ilmu kepada orang lain pula. Tu pun perlu pada jihad. Ilmu yang kita dapat, kita beramal dengan dia, lepas tu kita nak beritahu ke orang lain pula. Itu pun perlu kepada mujahadah. Sebab syaitan takkan bagi kita pergi cerita ilmu kita pada orang lain. Dia nanti kata kat kita apa? Hang nak cerita baik, hang nak cerita apa ke orang, hang pun tak baik lagi. Hang nak pergi nasihat orang buat maksiat apa, hang pun tak bagus lagi. Hang pun dah buat maksiat lagi. Ni bisikan syaitan, kata ulama. Semua ni perlu kepada apa? Jihad, jihad. Kata Nabi SAW, inna fil jannati, sesungguhnya dalam syurga itu mi'ata darajatin, ada 100 darjat, a'addahallahu lil mujahidin fi sabilih, yang Allah sediakan kepada orang-orang yang berjihad di jalannya. Kullu darajataini ma bainahuma kama bainas samai wal ard. Pada setiap dua tingkat syurga ni, dua darjat syurga ni, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Muhammad, jarak dia bainas samawati wal ard. Dia bainas samai wal ard, dia antara langit dengan bumi. Jarak dia satu tingkat dengan satu tingkat yang lain, sallallahu alaihi Muhammad, macam apa ni? Macam langit dengan bumi. Allahumma salli ala Muhammad. Orang yang duduk di atas tu, sallallahu alaihi Muhammad, dia tengok orang yang duduk di bawah ni, duduk darjat bawah ni, macam tengok bintang di ufuk. Orang yang duduk bawah tengok darjat syurga di atas ni, macam tengok bintang kat ufuk tu. Tingginya darjat tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Faham tak ni? Kalau kita duduk bawah, kita tengok, tak mau. Kalau nanti kita duduk di atas, berkemas sikit. Kata amin, amin. Oh, kata ahli syurga pun tak mau amin ni, kalau lah. Kita duduk dapat syurga atas ni, kita tengok orang yang darjat satu tingkat je. Satu tingkat ni, duduk bawah tu, macam tengok bintang di ufuk. Dan setiap ada 100 darjat. Tuan-tuan boleh bayang tak macam mana besar dan hebatnya syurga. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Fa idza sa'altumullahu fas'aluhu firdaus. Ini Nabi pesan kita. Kata Nabi SAW, fa iza sa'altumullah, kalau kamu sallallahu alaihi wasallam Muhammad nak minta daripada Allah, fas'aluhu firdaus, maka mintalah syurga firdaus. Ini Nabi pesan kita, Nabi suruh kita ni. Hadis Bukhari, hadis sahih.
Nabi kita minta lah, tuan-tuan agak-agak layakkah kita nak duduk syurga Firdaus ni? Layak tak ni? Anggur kemas apa? Layak. Kita tahu kita tak layak pun tuan-tuan nak duduk syurga Firdaus ni. Syurga tempat duduk para nabi, para rasul, para waliullah. Layak tak kita ni? Mayang sunat pun balok dia, baca Quran pun malas, zikir nak sebut nama Allah pun malas. Agak-agak layak tak? Tak tuan-tuan. Tapi mustahil dah Allah nak bagi kat kita syurga Firdaus? Tak. Minta lah. Ya Allah, kurniakanlah kami syurga Firdaus. Ya Allah, kurniakanlah aku syurga. Tak layak sikit pun ya Allah. Tapi dengan rahmat dan kasih sayangmu ya Allah, izinkanlah aku untuk duduk syurga Firdaus. Siapa dapat syurga Firdaus, dia dapat satu nikmat yang orang lain dapat syurga-syurga yang lain tak dapat. Nikmat dia tiap-tiap hari 2 kali dia akan dapat pergi melihat wajah Allah, dan wajah Allah itu merupakan sebesar-besar nikmat yang ada dalam syurga. Seronok dah syurga ni. Syurga ni satu tempat, kalau boleh masuk syurga tu, Allah, tempat tak ada sedih dah, tak ada benci, tak ada sakit, tak ada, semuanya syok kat dalam tu. Satu tempat yang seronok dia, tuan-tuan boleh bayang tak? Tuan-tuan minum air ni, sallallahu alaihi Muhammad, teguk pertama, satgi teguk nombor 2 lebih sedap pada teguk pertama. Teguk lepas tu lagi sedap pada teguk sebelum tu. Mana nak cari makanan kat dunia ni yang sedap, sedap lagi. Mana ada macam tu? Tu syurga. Makan yang pertama sedap, makan kedua lagi sedap, makan ketiga lagi sedap. Dalam pinggan yang sama, setiap suapan itu lebih sedap daripada yang sebelumnya. Allah Rabbi, macam mana keadaan dia tuan-tuan? Tak tahu. Sebab syurga ni tuan-tuan, benda yang sallallahu alaihi wasallam Muhammad, wala ainun ra'at, benda yang mata tak pernah tengok, wala uzunun sami'at, telinga tak pernah dengar, dan benda yang dalam hati tak pernah terlintas. Lagi duk boleh terlintas, tu bukan syurga Allah. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lalu kata Nabi SAW, fa innahu usatul jannah wa 'alal jannati wa fawqahu arsyur rahman wa minhu tafajjaru anharul jannah, atau kama qala, rawahul Bukhari. Nabi sebut, mintalah syurga Firdaus, sebab Firdaus ini adalah syurga yang paling tengah dan paling tinggi. Di atasnya ada singgah sana Ar-Rahman, dan daripadanya lah sungai-sungai syurga memancar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Demikianlah tuan-tuan, dalam syurga ada 100 tingkat disediakan bagi Allah kepada orang berjihad. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, rebutlah syurga-syurga ni dan mintalah syurga yang paling tinggi. Sabda Nabi SAW lagi, inna ahlad darajatil ula la yarahum min tahtahum kama tarawnal najma at-tali'a fi ufuqis sama, wa innahu Abu Bakar wa Umar minhum wa an'ama, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, rawahu Tirmizi. Nabi kata apa? Sesungguhnya penghuni syurga yang menempati darjat paling tinggi, dia akan melihat orang di bawah mereka ini seperti kamu melihat bintang di ufuk langit. Dan sesungguhnya Abu Bakar dan Umar termasuk daripada kalangan mereka ada yang paling baik. Allah, Nabi bagi jaminan dekat Abu Bakar dan Umar, kamu bukan sekat duduk syurga Firdaus. Waktu Nabi SAW cerita, ni ada orang nanti yang dia dipanggil masuk syurga daripada semua pintu syurga. Ada orang puasa masuk pintu syurga puasa, ada orang sedekah masuk pintu sedekah, ada orang punya kelebihan-kelebihan tertentu, dia akan masuk pada pintu-pintu syurga tertentu. Lalu Abu Bakar bertanya, Rasulullah, ada tak orang yang semua pintu syurga panggil dia masuk? Nabi kata ada. Siapa? Kamu? Oh subhanallah, ni cantik ni, masuk juga pintu boleh? Pintu ni boleh? Yang ni pun boleh? Allah Rabbi, Sayyidina Abu Bakar. Itu pun Sayyidina Abu Bakar qiyamul lail tak berhenti tuan-tuan, puasa tak berhenti, sedekah seluruh harta dia fi sabilillah, seluruh harta dia, walhal dapat jaminan syurga dah. Lagi dapat jaminan syurga, lagi kuat ibadat, lagi dapat ibadat syurga, lagi kuat ibadat.
Kalau kita lah tuan-tuan duk hari tu main kuliah, aduh syekh mana jemput main daripada luar negara apa, duk perhati kita. Kita pun tengok siapa syekh duk tengok aku pun. Habis kuliah dia pergi jumpa kita. Tak boleh syekh panggil kita cakap Arab. Kita pun tak erti, tak faham. Dia kata, kau semua siapa tanya kita nama kita apa? Kau tu ada orang terjemah kata, ni syekh ni tanya nama siapa? Oh, nama saya sekian-sekian. Orang terjemah ni. Dia kata subhanallah, dia kata memang ni lah. Dia kata semalam aja sebelum mai ceramah kat sini, dia kata semalam bermimpi wajah tuan ni dengan nama ni lah duduk berdamping dengan Nabi SAW dalam syurga Firdaus. Dia dengar Nabi, dia dengar tu guru tu kata lagu tu tuan-tuan, subhanallah, alhamdulillah, ya Allah. Esok tak semayang pun. Nak main tu. Dapat jaminan syurga. Oh, para sahabat Nabi SAW lagi dapat jaminan syurga, lagi kuat ibadat. Sayyidina Umar radhiyallahu an, waktu dia kena tikam, tuan-tuan boleh bayang waktu Nabi SAW naik atas bukit dengan Sayyidina Abu Bakar, dengan Sayyidina Umar, dengan Sayyidina Osman, dengan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, bergegar bukit Uhud, bergegar. Nabi SAW pijak kaki dia, diam. Tidakkah kamu tahu di atas kamu ada seorang Nabi, ada seorang Siddiq dan 2 orang syahid. Tuan-tuan, subhanallah, waktu tu Nabi SAW kata apa? Ni sahabat dengar ni, Abu Bakar dengar ni, Siddiq, memang dia digelar sebagai As-Siddiq, tahu dah kata Siddiq tu dia. Nabi SAW tahu dah kata dia tu Nabi SAW. Sallallahu alaihi Muhammad. Yang 2 orang lagi, Nabi kata apa? Tidakkah kamu tahu ni, bersama dengan aku ni ada 2 orang syahid, Sayyidina Umar dengan Sayyidina Osman. Dengar kata dipakkan syahid. Tuan-tuan, kalau Tok Guru mai habaq kita, kamu akan syahid. Tuan-tuan agak lagu mana kita ni? Lupa tuan. Dengar kata nak mati. Tapi para sahabat Nabi SAW, Allah, Sayyidina Umar bila dia kena tikam, jatuh rebah, pengsan. Dibawa balik ke rumah dia. Sallallahu alaihi wasallam. Waktu balik ke rumah dia tuan-tuan, dia baring. Sayyidina Abdullah bin Umar letak atas paha dia. Ayah dia baring kepala atas paha dia. Bila Sayyidina Umar terjaga-jaga, dia tengok dia duduk baring atas paha Abdullah bin Umar. Cepat-cepat dia buat turun kepala dia letak bawah. Tahu dia kata apa? Dia kata, wahai Abdullah, tak payahlah. Duduk ayah ni, ayah duduk atas paha saya. Tak mau. Pasal apa? Tak mau. Aku takut aku ahli neraka. Tak layak ahli neraka duduk atas paha kamu, wahai Abdullah bin Umar. Tu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Kalaulah semua orang masuk syurga, seorang saja masuk neraka, aku takut akulah orang tu. Dan kalau semua orang masuk neraka kecuali seorang, aku takut aku tak termasuk daripada kalangan seorang. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, sallallahu alaihi Muhammad. Jadi subhanallah, Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala mengatakan bahawa ketahuilah bahawa kamar-kamar, bilik-bilik dalam syurga, ghurafat, bilik-bilik dalam syurga, berbeza-beza dalam hal darajat dan ketinggian dan sifatnya sesuai perbezaan penghuninya dalam amal perbuatannya. Maka satu daripada mereka lebih tinggi darjatnya daripada yang lain. Bukan cerita istana, bilik-bilik dalam istana nanti berbeza-beza sesuai dengan amal kita hidup di dunia. Kita ni tak pernah tengok syurga ya tuan-tuan. Kalau kita pernah tengok syurga, amal kita tak sama macam amal kita lah ni. Seorang budak tuan-tuan ikut rombongan Syekh Sulaiman Ad-Darani. Dalam perjalanan tu, budak muda, kita kenal budak muda ni tuan-tuan, bukan jenis buat ibadat banyak-banyak. Kalau duk main masjid pun dia ada time-time dia seronok-seronok juga. Duk main masjid, duk kuliah pun ada time-time duk main game juga. Kira boleh main kuliah duk masjid tu pun kira kemas elok lah tu. Tapi budak pemuda ni ikut Syekh Sulaiman Ad-Darani, sepanjang dalam perjalanan tu ibadat tak berhenti-berhenti. Semayang dia, zikir dia, orang berhenti rehat dia tak berhenti rehat, ibadat tak berhenti. Sampai Syekh Sulaiman kata apa? Ta'ajub aku dengan budak ni, pelik. Lalu bila sampai saja ke Mekah, dia tanya, anak, saya nak tanya sikit pasal apa yang ibadat hebat sangat ni? Dia kata, Syekh, jangan keji saya. Saya ni Allah bagi bermimpi melihat bangunan-bangunan dalam syurga. Dia pernah tertidur satu hari, Allah bagi dia mimpi nampak bangunan dalam syurga. Bila dia terjaga, dia nampak bangunan tu, ni nikmat dunia ni, tak ada apa dah kat dia.
Tak ada apa dekat dia. Pasal apa? Bangunan dalam syurga semua bangunan mampu milik. Betul tak bangunan mampu milik? Tuan-tuan, salih ala Sayyidina Muhammad, dia buat bangunan-bangunan tinggi-tinggi kat sini ni. Tak ni. Di belah Perda ni bangunan tinggi-tinggi tu. Kondominium. Mampu tak kita beli ni? Mampu tak? Mampu tengok. Dia panggil bangunan mampu tengok. 2 juta, 4 juta tak beli ya, tak? Faham tak ni? Tapi bangunan dalam syurga bukan 2 juta. Bata dalam bilik dia tu, bata daripada permata berongga. Bukan permata dunia. Mata dunia ni pun kita tak mampu beli dah. Permata berongga, permata syurga. Istana dalam syurga ni beza-beza. Dia bukan standard sama. Type A jenis macam. Type B semacam. Type C sama je. Syurga, istana dia berbeza-beza mengikut amalan pemilik dia waktu hidup di dunia. Salih ala Sayyidina Muhammad. Bata-bata daripada emas, kubah-kubah daripada emas, bilik-bilik tu, dinding bilik daripada permata, debu-debu daripada za'faran, pasir daripada mutiara-mutiara. Cantiknya Allah saja yang tahu. Ni tak kerti nak fikir ni. Tuan baca kitab tafsir Ibnu Katsir, tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai syurga, mengalir kok bawah istana kita ni. Istana duduk atas, sungai syurga lalu kok bawah ni. Lagu mana punya indah? Tak tahu. Semua boleh milik, semua kita boleh dapat. Buat amalan. Salih ala Sayyidina Muhammad. Suri rumah sepenuh masa boleh beli istana dalam syurga. Kita yang gaji 2-300, istana boleh beli istana dalam syurga dengan amalan-amalan yang telah dijanjikan kepada kita. Faham dalam salih ala Sayyidina Muhammad? Lalu subhanallah, salih ala Sayyidina Muhammad. Apakah amalan ni baru masuk dia punya point dia ni. Apakah amalan yang akan mengangkat darjat kita sehingga boleh mendapat darjat tinggi dalam syurga? Tu. Ni baru nak tadi mukadimah. InsyaAllah berhenti dalam pukul 12.30 gitu lebih habis selesai lah insyaAllah. Gelak pun tak apa jadi dah. Mana boleh berhenti lambat-lambat lah ni. Ni berita besar nak main ni. Kan keluar berita lagi. Apa duk tengok, apa tu kosong duk tengok iPhone apa, tengok live boleh lah. Apapun tuan-tuan, kita serah pada Allah. Nah, mudah-mudahan Allah bagi kebaikan kepada kita, kepada agama kita. Yang tu yang kita nak. Baik. Yang pertama, apakah amalan yang mengangkat darjat kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala? Tuan-tuan, istighfarnya seorang anak kepada bapa dia. Subhanallah, Allah Azza wa Jal akan meninggikan darjat setiap daripada bapa, ibu dan bapa dengan amalan anak-anaknya yang tak pernah mereka duga sebelumnya. Kita pun tak sangka duduk dapat nikmat dalam syurga. Pasal apa ni? Mari tengok hadis ni kata apa? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah azza wa jalla la yarfa'u darajatan lil 'abdi as-salih fil jannah. Fayaqulu ya rabbi ana li hadha. Fayaqulu bistighfari waladika salli ala sayyidina Muhammad waladika laka atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salli ala sayyidina Muhammad. Terbelit-belit lidah nak sebut. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu bersabda, salli ala sayyidina Muhammad, sesungguhnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, inna Allah azza wa jalla la yarfa'u darajatan lil 'abdi as-salih fil jannah. Sesungguhnya Allah azza wa jalla mengangkat darjat seorang, salli ala sayyidina Muhammad, hamba yang soleh di dalam syurga. Dia dapat darjat tinggi, salli ala sayyidina Muhammad. Lalu dia kata dekat Allah, dia kata fayaqulu ya rabbi, wahai Tuhanku, anna li hadha, macam mana aku boleh dapat ni, macam mana benda ni boleh jadi milik aku ni, macam mana darjat ni boleh dapat. Seolah dia nak beritahu apa, amal aku tak terani pun ni yang boleh dapat darjat tinggi ni, amal aku tak terani pun. Kata Nabi SAW, Allah berfirman kepada ya fayaqulu bistighfari waladika laka.
Tu yang Zul sebut tu terbalik lam kak. Bistighfari waladika laka. Yakni dengan istighfarnya anak kamu kepada kamu. Sami Allah semua. Rupa-rupanya tuan-tuan, anak-anak kita boleh tolong kita. Kita duduk dalam syurga pun dia boleh tolong angkat darjat kita tinggi sebab istighfar dia untuk kita. Ni muslimat, jangan mata tengok, jangan mata tengok. Bayang tengok dalam ramai-ramai yang ada di rumah kita tu, yang mana kot nanti boleh tolong istighfar kat kita. Bayang ni, nampak tak? Ada tak nampak? Nampak tak? Tak tahu lah Ustaz. Dia nak semayang kat dia pun tak erti. Dan ni istighfar ni, kita kadang-kadang yang duk main mengaji, yang duk semayang ni pun belum tentu istighfar lagi. Istighfar tak hari ni? Sifat tadi pas semayang ni. Yang tu abang semayang kita. Nu yang dosa-dosa kita buat ni. Duduk tak hari ni? Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Ni untuk kita ni. Bukan untuk orang lain ni. Bukan untuk pak kita ni. Ni kat kita sendiri ni. Kita sendiri pun tak lepas. Tuan-tuan agak anak kita ni boleh tak cerita dia nak istighfar kat kita, kat dia lepas tu ni? Tuan-tuan faham tak saya nak apa ni? Dia nak istighfar kat kita ni, maksud dia buat lebih dah main tangan kita. Tapi yang kita nampak kat anak kita ni, kat dia sendiri pun tak lepas lagi. Bukan cerita yang istighfar yang lebih tu, yang wajib kat dia pun tak lepas lagi. Macam mana nak tolong kita agak-agak ni? Faham tak? Walhal itulah aset kita tuan-tuan. 5-6 orang duk ada tu beranak tuan-tuan, subhanallah, bela daripada kecil sampai besar. Harap apa? Bukan harap dia boleh tolong kat kita kat dunia saja. Duit boleh bagi tiap-tiap ribu, setiap bulan 1,000. Mati nak sembahyang jenazah kita pun dia tak kerti nak buat apa. Faham tak? Tuan-tuan duduk sini, sekali ada nak sembahyang jenazah ni. Sallallahu alaihi wasallam. Siapa patut jadi imam sembahyang jenazah tu? Siapa? Anak dia. Tuan-tuan duduk sembahyang jenazah, ramai dah tuan-tuan orang duduk sembahyang kat sini ni. Berapa ramai betul-betul yang anak dia sungguh-sungguh jadi imam sembahyang jenazah? Berapa ramai? Yang kita duduk tengok, dia sembahyang pun tak. Anak duduk kat luar. Minta panggil, pergi sembahyang, buat muka sedih betul. Pasal apa tak pergi sembahyang? Tak kerti. Kalau sembahyang jenazah pun tak kerti. Macam mana dia nak luangkan waktu dia untuk istighfar kat kita? Istighfar kat kita, hantar pahala kita, hantar pahala kita. Yang kita duduk tengok mati berebut habis. Yang kita duduk tengok. Itu yang ni. Allah, risaulah tuan-tuan. Padahal itulah aset kita. Itulah tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah sebut dalam Quran, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai'in kullu mri'in bima kasaba rahin. Surah Al-Azim, surah At-Tur ayat 21. Dan orang-orang beriman yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan kami tiada mengurangkan sedikit pun pahala amal mereka, tiap-tiap mereka terikat dengan apa yang dikerjakan. Kita beriman, anak kita beriman, cucu kita beriman, tak Allah akan buat apa? Allah akan hubungkan kita semua anak beranak ni, pahala kita duk kongsi sama satu sama lain. Sikit pun tak rugi. Tapi ramai orang bila dia tak ada anak, dia tak boleh nak tolong dia kat yaumul qiyamah. Ada. Dalam kitab cerita seorang waliullah, dia tidur di tepi kubur, dia tengok ahli-ahli kubur. Dalam mimpi dia tengok ahli kubur keluar semua. Duk kai. Ada seorang duduk tenang. Dia pun pergi kat orang tu. Pakcik, apa yang jadi ni? Dia kata, ni
Masing-masing pakai duk kutip pahala. Doa-doa yang tak Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Untuk yang masih hidup ataupun telah meninggal dunia. Hantar pi ni Allah tebak kutip seorang sikit. Ni pak cik tak kutip kah? Saya kaya dah, alhamdulillah. Kaya pasal apa? Nak tahu pasal saya ada anak seorang duk hantar pahala mai dekat saya. Pi cari dia dekat market. Dia jaga-jaga, dia pi tuan-tuan pi cari dekat market, jumpa seorang budak mulut kumat kami. Adik duk baca apa? Saya duk baca Quran, duk hantar pahala pi kat ayah saya. Lega ayah dia tuan-tuan. Kita ada orang macam tu? Tak tahulah tuan-tuan. Kalau tak ada, kalau duk ada lagi anak-anak apa betul dia tak usah. Sebab tu peluang kita untuk diangkat darjat nanti di syurga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Salli ala sayyidina. Dalam tafsir Jalalain ayat tadi menceritakan maksud daripada kami hubungkan anak cucu kami dengan mereka, iaitu anak cucu mereka nanti di syurga, sehingga jadilah anak cucu mereka sama darjatnya dengan mereka, walaupun anak cucu mereka tidak beramal seperti mereka, sebagai penghormatan terhadap bapa-bapa mereka, agar boleh berkumpul dengan anak-anak cucu mereka di syurga nanti. Kita beramai, anak-anak bawa anak-anak mai kuliah, bawa jangan duduk tinggal di rumah, supaya paling tidak kalaupun tak beramai hebat macam bapak dia, kurang sikit pada bapak dia, tak apa, nanti Allah akan himpun anak beranak dalam syurga. Ni kita duduk pulun seorang-seorang, anak kita tinggal di rumah, tinggal isteri kita di rumah. Allah rugi tuan-tuan. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Yang kedua, amalan kedua, tak banyak tuan-tuan, saya nak pergi 3-4 amalan je malam ni. Dalam buku saya ni insya-Allah akan keluar 16 amalan yang akan mengangkat seorang tu dalam syurga. Yang kedua, apa dia? Orang yang tawadhu, orang yang merendah diri, Allah akan angkat darjatnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu sallallahu alaihi wasallam anna rasul an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma naqasat sadaqatun min malin wa ma zadallahu abdan bi'afwin illa izzan wa ma tawadda'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, rawahul Muslim, hadis hasan, hadis sahih. Nabi SAW kata apa? Ma naqasat sadaqatun min malin, tidaklah sedekah itu akan mengurangkan harta. Mula-mula Nabi sebut, yang duk anggap sedekah kurang harta, ni iman. Sedaqatun burhanun, sedekah itu bukti iman. Kita percaya kalau ada 1000 dalam bank hari ni, ustaz mai kutip wakaf malam ni, tuan-tuan bagi 100, tinggal dalam bank berapa? Berapa? 900 lah. Ni dalam poket ada RM20, sagi tabung lalu RM20 tu pula sekeping je. Kalau RM20 sekeping, dah 10 tak apa juga boleh ambil selit tu. Ni ada tarik keluar, tengok RM20 sekeping je. Kawan sebelah pula duk tengok kita. Duk tengok tabung lalu, dia duk perhati kita nak bawa apa. Dia nak bawa duit balik dalam poket, tak gamak sangat. Kawan duk tengok, ambil boh pilah dalam tabung tu. Tuan-tuan, dia bawa RM20 tu saja. Balik lagi tinggal berapa ringgit? RM0 tak ada duit. Itulah tahap kepercayaan kita atas sedekah. Apa dia? Kita duk berasa bila kita sedekah harta kita jadi kurang. Tapi Allah kata apa? Nabi kata apa? Ma naqasat sadaqatun min malin, takkan berkurang harta orang sedekah. Tuan-tuan nak percaya apa yang tuan-tuan percaya ke, ataupun tuan-tuan nak percaya apa yang Nabi kata, yang Nabi takkan bercakap melainkan wahyu daripada Allah, dan ini janji Allah, siapa sedekah harta dia tak kurang. Tuan-tuan nak percaya siapa? Percaya ke Allah. Sehari kita tengok tabung kita penuh terang mana. Nabi kata tak. Jangan anggap balasan rezeki bila kita sedekah semata-mata duit. Nilai sihat jauh lebih besar daripada duit 1,200 yang kita dapat. Dia ni, saya kayu basikal. Kayu basikal. Hari tu takdirnya tumbang basikal. Duk kayu basikal lama daripada sekolah menengah dulu
Daripada sekolah rendah dulu ni. Pertama sekali saya dapat basikal waktu saya lulus UPSR, dapat skor tu 4A. Orang beli basikal kat saya. Abang ayah beli basikal. Mula-mula naik basikal. Lepas tu tukar basikal resi. Sekolah menengah. Kayu basikal merata, pusing merata dah. Tuan-tuan salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, hari tu kayu-kayu pum jatuh sikit je, putih urat dalam lutut. Cerita. Putih urat dalam lutut ni tuan-tuan, sekali nak repair 33,000. Ni urat kecil pada ni sana. 33,000. Salli ala Sayyidina Muhammad. Dia punya skru dia saja 14,000. Ada 3 skru kan. Subhanallah, nikmat sihat Allah bagi, nilai dia bukan sikit. Ada seorang dia pergi mengadu dekat tok guru dia. Syekh, saya duduk dalam ketekanan ni, bebanan ni. Tak tahulah ni, beban sangat ni merasa ni. Bebanan hutang yang sangat banyak. Tak tahu ni, rasa macam sempit, tak boleh nak keluar ni. Merayu kat tok guru dia. Tok guru dia kata apa kat dia? Agak-agak berapa ribu yang kalau kamu dapat boleh selesai semua masalah kamu ni. Ni akal ni. Dia pun kira ramai. Dia kata dalam 30,000 selesai masalah. Akal kita. Dapat 30,000 ni selesai masalah. Memang kita selalu fikir tu. Hitung ni, balik kira 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ish, kalau aku dapat 10,000 waktu ni, lega, settle hutang motor, settle hutang ni, settle tu. Dapat selesai tanggungan tu pun dah cukup dah. Rasa macam lapang dah. Dia terlupa lapang tu bukan atas duit tu. Lapang tu atas Allah bagi kat hati dia. Tengok ni. Tahu tok guru dia kata apa? InsyaAllah 30,000 dirham. 30,000 dirham. InsyaAllah. Mau tak saya kata? Macam mana keadaan dia? Allah bagi kamu 30,000 dirham tu, Allah tarik nikmat mata. Mata tak boleh tengok, Allah bagi 30,000 dirham tu. Mau tak? Mau tak? Itu tolong jawab Ustaz bagi pihak kawan tu. Mau tak ni? Tak mau lah. Saya Muhammad. Tak, bukankah kata dia kalau dapat 30,000 tu selesai masalah lapang? Tak apalah, bagi 30 tu pulak mata. Oh, mata tak boleh. Okey, tak apa. Bagi 30,000 tu, telinga tak dengar. Langsung telinga dengar. Mau tak? Tak mau. Okey, tak apalah, kau tengok. Lidah tak ada. Bagi 30,000 tu, lidah tak ada. Rasa-rasa boleh tak beli lidah? Tak mau. Tangan tak ada. Tak mau. Kaki tak mau. Semua tak mau. Tak mau. Allah bagi kamu mata percuma. Allah bagi telinga kamu, telinga percuma. Allah bagi lidah kamu, lidah percuma. Allah bagi tangan kamu, tangan percuma. Allah bagi kaki kamu, kaki percuma. Bukan dilihat tu pun merungut lagi. Tidak ni. Itu kita. Sebab kita nilaian kita ni duit. Walau banyak lagi nikmat yang Allah bagi kat dalam hidup kita yang bukan nilai dia atas duit tu. Tidak tuan. Sedekah. Sedekah. Takut apa? Allah janji dah takkan kurang atas sedekah. Takut apa? Bagi. Pun tak bagi juga. Tak percaya tengok lagi. Lagi. Sayanglah. Sorry. Ketak orang nak bagi RM50. Saya pernah pergi ceramah satu tempat dah. Sekupang orang tak bagi wakaf. Sungguh saya cerita tadi. Saya buka tabung saya dekat luar sana tu ada tabung, kita bagilah wakaf sikit-sikit apa sebagainya untuk pengurusan madrasah saya ni. Nak kutip wakaf. Sekolah saya buat sekolah percuma. Saya duk offer tu bukan untuk saya tuan-tuan. Dia kata ustaz ni tak ada kerja lain, pergi duk minta duit orang. Dia terlupa yang bila ustaz mai ceramah pada tak tabung tu untuk siapa? Untuk orang yang bagi wakaf tu lah. Dia bagi dia dapat pahala, dia tak bagi tak dapat pahala. Bukan ada masalah kat ustaz tu pun. Tidak ni. Balik hari tu saya tanya pembantu saya, dapat wakaf macam mana ni? Sekupang tak dapat saya. Alhamdulillah. Nak cerita, ada orang macam tu. Sayang sungguh tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad. Jadi subhanallah Syekh Muhammad. Ingat ni elok Nabi kata apa? Man naqasat sadaqatun min malin. Takkan berkurang harta orang sedekah. Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan.
Dan tidaklah Allah menambah kepada seorang hamba sifat pemaaf, melainkan Allah akan semakin mulia diri dia. Taklah seorang yang Allah masukkan dalam hati dia sifat pemaaf, melainkan orang ni dia akan mulia. Nak ni, orang yang berdendam, orang salah sikit dengan dia ni, dendam, simpan. Macam mana tu? Okay. Tuntut ke akhirat. Macam tu pula. Tadi kata okey dah. Simpan, tak puas hati, tak seronok, dengki, tak syok. Faham tak? Hidup dia tenang tak? Maafkan orang. Orang buat salah. Kita manusia tuan-tuan, boleh maaf, tapi hati luka juga. Ustaz, luka di tangan nampak darahnya, luka di hati siapa yang tahu. Biarlah saya bawa hati saya yang rara ini. Tuan-tuan sekalian, sifat manusia memang macam tu. Tapi belajarlah memaafkan, walaupun belum masuk dalam hati, lubuk hati yang dalam. Gitu. Tuan-tuan faham tak ni? Orang buat salah kita kan? Belajar memaafkan. Walaupun tak ikhlas Ustaz, belajarlah maafkan dulu. Ikhlas demi kemudian. Boleh faham? Ini nampak kono kulit. Ini nampak kono kulit. Dia mes sembahyang kelang kabut dah masuk pintu. Elok piduk sah tu. Tu imam nak rokok dah ni. Nak rokok dah. Dia pun elok nak angkat takbir, tengok orang sebelah dia. Orang yang dia marah, dia boleh undak balik tu. Dia boleh undak balik pi duduk sah belah sana tu. Faham tak ni? Tak dapat rakaat pun tak apa, jangan duduk sebelah dia. Tuan-tuan, sampai bila? Faham tak ni? Belajar. Orang memaafkan, Allah buat apa? Allah angkat darjat dia. Dia jadi apa? Allah akan muliakan dia. Lagi kata Nabi SAW, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, wa ma tawaddu'a ahadun lillah illa rafa'ullah. Tidaklah seorang yang merendah diri dia kerana Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Ni, rendah diri. Rendah diri di mana? Tu sombong kan? Tu sedek sombong orang. Kita sombong orang suka kan? Ni, duduk tak mana tinggi kita. Lagi tinggi, lagi perendah. Lagi tinggi, lagi perendah. Lagi orang angkat kita, lagi kita perendah diri kita. Tuan-tuan, semua orang sayang kita. Tiap ni, kita kan ada apa tuan-tuan? Tuan-tuan jangan rasa kita ni hebat sangat. Hebat terang mana? Tak ada apa kita tuan-tuan. Tuan-tuan hebat tang duit, Allah boleh tarik balik tuan duit macam tu je. Tuan-tuan rasa tuan-tuan hebat atas kerjaya tuan-tuan, Allah boleh cabut jawatan tuan-tuan macam tu je. Tuan-tuan rasa tuan-tuan hebat apa? Tak ada hebat apa kita ni tuan-tuan. Sikit pun tak ada hebat apa-apa. Ada orang lebih hebat daripada kita. Tuan-tuan ni duduk ni, sila ni. Orang sebelah ni miskin. Ni, kita ni main dengan kereta hebat. Orang sebelah kita ni main naik motor ya, orang dekat. Lampu depan tak ada, lampu belakang pun tak ada. Rocktek jangan tanya tuan-tuan, tahun 89 lah sini orang tu. Ni, tongkat pun tak ada, main sandak kat tiang masjidnya. Kita tengok dia semacam je ni. Walhal tuan-tuan, silap-silap dia jauh lebih mulia daripada kita. Qiyam mulai tiap-tiap malam tak pernah tinggal. Dia ni, dia ada 600-700 ringgit dalam akaun dia, dia boleh bagi sedekah 100 ringgit. 600 ringgit dalam akaun dia, dia sedekah 100 tuan-tuan. 500 ringgit dalam akaun dia, dia sedekah 100. Hampir 25% daripada rezeki yang dia ada, dia boleh infak. Tuan-tuan, yang ada 100 ribu campur rumah apa semua 200 ribu, mampu tak bagi tuan-tuan salli ala si Muhammad 20%, 30% daripada harta tuan-tuan fi sabilillah. Faham tak ni? Ada seorang makcik kat madrasah saya, bila kita kutip wakaf, dia suruh ajak seorang, jom Ustaz bawa makcik pergi bank. Maka kau tu bawa lah pergi bank, pergi tekan duit ATM. Makcik nak bawa keluar berapa? Makcik nak wakaf 400. Ambil bawa keluar 400. Tengok-tengok duit bank, duit resit keluar tuan-tuan, balance 200. Maksudnya dia hanya ada 600 dalam akaun dia. Dan itulah saja harta semata-mata yang dia ada. Duduk pondok tu, pondok pun orang bagi, tak payah bayar. Tak ada apa, dia tak ada apa-apa. Kereta tak ada, rumah tak ada, motor tak ada, apa pun tak ada. Dia ada duit 600 tu je, dia bagi 400 ringgit.
lebih daripada separuh daripada harta dia, dia infak fi sabilillah. Mampu kita buat. Tu orang kaya. Sampailah ni duduk elok kat madrasah. Tuan-tuan sekalian semat, sihat walafiat, makan cukup. Pasal apa? Allah pelihara rezeki. Allah kata sedekah ni tak akan membuatkan harta. Mana Ustaz Syahmat? Dia lagi mulia daripada kita. Dia rasa kita banyak duit, dia lebih mulia daripada kita. So dia ada Syahmat anda. Maka rendah diri. Jangan sombong orang. Jangan sombong. La yadkhul jannah, tak akan masuk syurga orang yang ada sebesar zarah dalam hati dia sombong. Apa? Kadang-kadang pi masuk tandas, pi cuci tandas. Ni bagi perendah ego kita ni. Pi susun kasut jemaah yang main. Pi, siapa ni? Datuk. Duk susun kasut orang ni siapa? Ni datuk ni. Bukan datuk cucu, saya pun datuk juga, ada cucu lah. Ni datuk. Ni siapa duk cuci tandas ni? Dia ni pengarah ni. Jawatan pengarah ni. Agak-agak orang kata apa kat dia tuan? Orang kata tengok mulianya orang ni. Ni seorang jawatan tinggi pun dicuci dengan. Faham tak ni? Perendah tadi. Jangan sombong orang. Jangan sombong orang. Faham tak ni? Misalnya Syahmat. Lagi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad tuan-tuan. Yang tu yang dimaksudkan di sini ialah Allah akan meninggikan darjatnya di dunia maupun di akhirat. Di dunia orang akan menganggap dia mulia. Allah pun akan memuliakan dirinya di tengah-tengah manusia dan kedudukannya sehingga semakin mulia. Sedang di akhirat Allah akan memberinya pahala dan meninggikan darjatnya kerana sifat tawaduknya di dunia. Di dunia pun Allah muliakan, di akhirat pun Allah muliakan orang yang tawaduk ni. Dan yang ketiga tuan-tuan, yang terakhir pada malam ni, amalan yang akan Allah kurniakan kepadanya darjat di sisi Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, ialah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, membaca Al-Quran dan menghafaznya. Duk pilih-pilih ni. Duk pilih-pilih ni. Ambil 3 je malam ni daripada 16 dalam buku ni. Yang pertama, Salat Semat Asri. Yang pertama tadi apa ni? Apa dia amalan kat darjat dia yang pertama? Istighfar. Yang kedua, tawadhu. Yang ketiga, baca Quran dan hafaz Quran. Daripada Abdullah bin Amr al-As radhiyallahu anhu secara marfu', yaqulu li sahibil Quran, iqra wartaqi wa tartil kama kunta turattilu fid dunya. Fa inna manzilataka inda akhir ayah kunta taqra'uha atau kama qala rawahu Ahmad, hadis sahih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Akan dikatakan kepada penghafaz Al-Quran, bacalah dan naiklah ke atas. Bacalah dengan tartil sebagaimana kamu dulu di dunia membacanya dengan tartil. Kerana kedudukan langkahan kamu di syurga nanti berada di akhir ayat yang dulu kamu biasa membacanya. Maksudnya, kemuliaan seorang itu nanti di akhirat lagi banyak dia hafaz Quran, lagi tinggi darjatnya dalam syurga. Faham tak ni? An Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mahiru bil Quran ma'a safaratil kirami al-bararati walladhi yaqra al-Quran wa yatata'ta fihi wa huwa alaihi syaqun lahu ajrani atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, rawahul Muslim. Nabi Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang lancar, orang yang mahir membaca Al-Quran akan bersama dengan para malaikat yang mulia, selalu taat kepada Allah. Walladzina yaqra'al Quran biyatataq. Ni apa dia? Orang yang adapun seorang yang membaca Al-Quran dengan yatak-tak, tegagak-gagak. Bunyi pun tegagak-gagak lah. Itu tatak. Salli ala Sayyidina Muhammad. Fihi wa huwa alaihi syaqun lahu ajrani. Dan
tergagap-gagap dalam bacanya dan sulit atas bacaan tersebut, maka baginya 2 pahala. Hadis riwayat Imam Muslim. Tuan-tuan, kita ni bukan sakat nak belajar baca Quran, perelok bacaan Al-Quran, bahkan kita nak menghafaz Quran. Hafallah tuan-tuan, hafal Quran. Sallallahu alaihi Muhammad. Ada tak di kalangan kita ni yang dah 30 juzuk hafal Quran? Muslimat ada tak? Cuba angkat tangan macam ni. Kau angkat tangan tu nampak sangat. Tuan-tuan ada? Ada? Tak boleh dah Ustaz, 30 juzuk tak lepi dah kot. Ada seorang tu, dia pencen umur 60, lepas pencen dia tumpu khatam Quran 30 juzuk, hafal Quran dalam 3 tahun selepas dia pencen. 60 tahun, 61, 62, 63, 30 juzuk Quran dalam dada. Hafizul Quran. Hendak 1000 daya, tak hendak apakan daya. Ni pencen kita apa? Tak tahu nak buat apa lah Ustaz. Duk pencen ni tak tahu nak buat apa lah Ustaz. Tak tahu nak buat apa-apa. Banyak kerja dah boleh buat. Apa Quran lah? Ni dekat Kuala Lumpur tuan, dekat De Palma Hotel, dia buat satu kelas hafazan Quran. Dia buka pada orang duduk dalam hotel, hafal Quran tiap hari. Ramai orang tua-tua duduk dalam tu. Tinggal Ustaz, dah pencen dah, tak ada apa dah. Tuan-tuan, pergi duduk kat dalam tu, bayar berapa ribu tau, 4,000 kot duduk. Hafaz Quran dalam masa 3 bulan. Hafal Quran. Tak dapat 30 juzuk pun, dapat 10 juzuk pun jadilah. Kita nak hafal Quran apa tuan-tuan? Paling tidak hafal surah amalan. Surah Al-Mulk kena hafal dah kot. Nah ni, dah pencen dah tak hafal surah Al-Mulk lagi, teruklah. Hafallah muslimat tuan-tuan surah Al-Mulk. Muslimat angguk kemas aja. Depa hafal, depa memang rajin bab-bab ni. Kita lah yang balok lihat sikit. Surah Waqiah patutnya hafal dah. 10 ayat daripada surah Al-Kahfi awal tu patut hafal dah. Betul tak ni? Surah-surah amalan patut hafal dah. Ni duk kuliah kulullah, kuliah kulullah, kuliah kulullah tu je. Ni mantan jadi imam kuliah kulullah, kuliah kulullah tu je. Seorang pakcik tu tuan-tuan 30 tahun dah kahwin, duk kuliah kulullah, kuliah kulullah tu je. Dia mayang jadi imam kuliah kulullah. Hari tu anak dia dengar dia duduk apa ni? Idza jaa nasrullahi wal fath, idza jaa. Lepas tu anak dia kata apa? Malam ni mesti ayah nak baca surah lain. Tu dia mak kat mak dia, mak malam ni ayah baca surah lain. Mak dia kata apa? Aku kenal ayah hang tu, 30 tahun dah duduk dengan dia. Dak mak malam ni ayah mesti baca surah lain. Cik tahu lah. Aku kenal ada ayah hang tu. Mak malam ni ayah mesti baca surah lain. Kita test kita ni. Kalau ayah baca surah lain, mak masak kat saya. Okey. Tuan-tuan, hari tu maghrib ayah dia jadi imam. Waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa. Anak dia buat ni. Tunjuk kat mak dia. Mak dia kata dalam hati, hang tunggu Ustaz. Tunggu Ustaz. Dia pun idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Mak dia kata apa? Aku kata dah. Tanda sekalian Allah. Dah laratlah nak bawa kuliah kulullah saja. Bawalah bagi dia surah yang lebih sikit. Tuan-tuan nak darjat tuan-tuan diangkat oleh Allah, baca Quran, hafaz Quran. Kena challenge diri kita untuk hafaz bagi lebih. Malu kat orang tuan-tuan, malu kat anak-anak kita yang hafal Quran. Kita surah Sajadah tak hafal, surah Waqiah tak hafal, surah Al-Mulk tak hafal. Hafallah tuan-tuan, belajar hafal. Belajar hafal. Mujahadah sikit. Ambil sehari satu ayat pun tak apa dah. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ulang lagi. Tabarakalladzi. Ulang lagi. Tabarakalladzi. Ulang lagi. Sehari tu ulang satu ayat tu je sampai habis. Esok masuk ayat 2 pula. Lusa masuk ayat 3 pula. Lepas tu masuk ayat 4 pula. Masalah dia masuk ayat 4 ayat 1 lupa pula dah. Macam-macam lah tuan-tuan. Dah tengok mujahadah. So insya-Allah lah nak bagi. Nah, saudara semua tips nak hafal Quran, buat lagu tu ulang. Mudah-mudahan kan.
InsyaAllah. Jadi tuan-tuan, cukuplah sekadar tu. 3 aja cukuplah. Bagi banyak-banyak pun lagi lupa. Mula dengan amal 3 benda tu dulu. Yang pertama, banyakkan istighfar. Bukan sekat untuk kita, istighfar untuk mak ayah kita. Pasal nanti mudah-mudahan kot nanti anak-anak kita akan istighfar untuk kita. Dan disebabkan amalan kita tu, mudah-mudahan nanti Allah akan himpun kita dan keluarga kita sama-sama dalam syurga Allah. Yang kedua, salih ala Sayyidina Muhammad, banyakkan apa? Tawadhu, merendah diri. Jangan duk sombong, jangan duk angkat diri dengan orang. Salih ala Sayyidina Muhammad, merendah diri tak apa. Allah sayang kat orang merendah diri. Yang ketiga, salih ala Sayyidina Muhammad, apa dia? Hafaz Quran. Baca, hafaz Quran. Bagi lebih sikit hafazan kita. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah memberikan manfaat untuk kita atas apa yang kita bincang pada malam ni, dan mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kekuatan untuk kita beramal dengannya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadikas salihin wahdinas siratal mustaqim. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Tuan-tuan, saya ada pengumuman sikit. Ni buku-buku saya. Ada 3 buku yang ada hari ni. Ada 4 buku sebenarnya. Ini tinggal 3 je. Satu lagi buku dah habis stok. Amalan, buku-buku amalan lah. Amalan mengangkat darjat, amalan mengundang rahmat, dan hidup dalam sunnah Nabi SAW. Dalam ni ada doa-doa yang tuan-tuan boleh amalkan pada setiap hari. Kita buat jalan kat luar, dan kita juga buka kaunter wakaf untuk tuan-tuan bagi sumbangan untuk madrasah kami di Bandar Baru tu. Kalau tuan-tuan, kami juga buat produk ni untuk cari dana juga. Kami nak survive dengan 30,000 sebulan untuk overhead, dan kita tak ambil yuran. Jadi kami buat apa? Kami buat produk, buat susu kambing. Susu kambing biasa minum dah. Yang ni susu kambing kami campur dengan beras perang. Beras perang tu untuk bagi kenyang perut anak-anak kita nak pergi sekolah. Minum susu dengan beras perang, dia kenyang. Kita malam-malam lapak, malam-malam ada orang kencing manis tak boleh nak makan berat-berat tengah malam. Minum susu, insya-Allah dia kenyang. Dan kami dah test dah kepada orang kencing manis, test, lepas tu minum, lepas tu test balik, alhamdulillah gula tak naik. Sebab apa? Sebab gula yang kita masuk dalam tu kita ganti dia dengan kurma. Gula kurma. Dan salih alaihi Muhammad, kurma pun bagi tenaga, dan kita masuk juga ginkgo biloba untuk otak. Tuan-tuan try lah, insya-Allah. Ada kita bawa tu. Saya harap tuan-tuan tolong saya lah, pakat-pakat beli seorang satu. Tuan-tuan ambil, tuan bayar duit, jangan ambil saja. Tuan-tuan ambil, tuan-tuan bayar duit, kemudian tuan-tuan ingat kita beli ni untuk dana madrasah saya. Dan yang major ni ialah orang ejen kita dekat sini. So, kalau tuan-tuan nanti dah beli, tuan-tuan rasa sedap, tuan-tuan nak beli lagi sekali, tuan-tuan minta nombor telefon dan tuan beli pada dia. InsyaAllah dia mai hantar kau sebagainya, tuan-tuan bincang dengan dia lah. Ada cok, ada nombor telefon dia semua. InsyaAllah tuan-tuan, selain pada beli tu, kita dapat produk, kita juga dapat sumbangan sikit untuk Kompleks Islam Darul Faizin, pondok kita yang kita bangunkan di Bandar Baru Kedah. Terima kasih atas perhatian semua. Saya minta ampun, minta maaf salah dan silap. Jumpa lagi di lain masa ketika wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.